Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir, katanya aqbalna muhillin, kami tampil berihlal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan haji secara ifrad. Aisyah tampil berihlal melakukan umrah, berihlal untuk melakukan umrah, sehingga apabila dia sampai di Sarif atau berada di Sarif, dia telah datang bulan mari kota, sehingga apabila kami sampai yang ini di Mekah, kami bertawaf di Kaabah dan di Safa dan Marwah, yang ini bersa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami, menyuruh orang yang tidak ada bersamanya haji bersama kami supaya membuka ihramnya supaya halal, supaya menjadi halal, yang ini membuka ihramnya. Qala, kata perawi yakni Jabir, kami pun tanyalah halal macam mana. Beliau berkata halal semua sekali. Maka kami pun bersetubuhlah dengan isteri-isteri kami, memakai wangi-wangian, memakai pakaian kami yang biasa. Ketika itu tidak ada di antara kami dan Arafah, yang ini jarak masa antara kami melakukan begitu dengan hari Arafah, yang ini pada hari wukuf, hari yang ke-9 Zulhijjah itu, kecuali 4 malam sahaja. Tinggal 4 malam lagi dah nak sampai ke hari wukuf itu. Thumma ahlalna yawmat tarwiyah, kemudian kami berihlal pada hari tarwiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah. Didapatinya menangis. Beliau mendapatinya menangis. Beliau pun tanyalah, apa cerita kamu ni? Qalat, Aisyah berkata, cerita sayanya ialah saya telah mari kota. Orang-orang lain halal, orang-orang lain sudah buka dah ihram dia. Sayanya tidak. Saya belum lagi bertawaf di Baitillah. Orang-orang dah nak pergi buat kerja haji pula. Len ini. Nah, itulah cerita ni. Qala, kata Nabi SAW, sesungguhnya ini adalah suatu perkara yang telah Allah tentukan kepada anak-anak perempuan Adam, yakni orang-orang perempuan lah. Faqtasili, kalau begitu kamu mandilah, kemudian berihlal lah untuk mengerjakan haji. Dia pun lakukanlah, yakni seperti yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dia pergi ke semua tempat, sehinggalah apabila telah suci, baru dia bertawaf di Baitillah dan di antara Safa dan Marwah, yakni bersa'i pula di situ. Thumma qala, kemudian beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qad halalti min hajjik wa umratik, kamu telah halal dah, selesai dah daripada haji dan umrahmu kedua-duanya. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, saya berasa tak puas hati kerana saya belum bertawaf di Baitillah ketika saya buat haji sebelum ni. Haji di situ maksudnya umrah lah. Maksudnya umrah. Haji dipakai dengan dari segi bahasa, Jadi ketika buat umrah sebelum pada ni tu tak ada nak tawaf. Saya tak puas hati lah.
Qala, Nabi SAW bersabda, kalau begitu engkau bawalah dia, wahai Abdurrahman, pergi untuk buat umrah pula dari Tan'im. Peristiwa ini berlaku pada malam Hasbah. Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abu Zubair, beliau mendengar Jabir sebahagian daripada kisah tadi, kisah yang kita baca saat ini. Cuma dalam sanad ini dia kata, pada ketika Nabi SAW kata ni, wa ahilli bil hajj, kamu ihlallah haji, kemudian kamu buat haji dan lakukan apa yang dilakukan oleh orang haji, selain daripada bertawaf di Baitillah dan bersembahyang. Itu tak boleh. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah lagi, katanya, kami berihlal bersama Rasulullah SAW untuk mengerjakan haji sahaja, tidak bercampur apa-apa, tidak dicampuri apa-apalah ihlal itu. Bila kami sampai ke Mekah, li arba'i layalin khalawna min Dzulhijjah, pada malam keempat bulan Dzulhijjah kami bertawaf dan bersa'i. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh kami membuka ihram. Wa qala, seraya beliau berkata, kalaulah tidak kerana binatang kurban saya ni, yakni yang saya bawa ni, la halaltu, nescaya saya buka ihram, yakni sebab saya suruh kamu tu lah. Kemudian Suraqah bin Malik bangun. Dia pun bertanya, wahai Rasulullah, mut'ah kita ini adakah untuk tahun ini sahaja atau untuk selama-lamanya? Rasulullah SAW menjawab, bahkan untuk selama-lamanya. Kata Auza'i, saya telah mendengar Atha bin Abi Rabah menceritakan hadis ini, tapi saya tidak ingat cerita dia tu, sehinggalah saya bertemu dengan Ibnu Jurayj. Dia asbatahu li, dia mengemaskan cerita itu, yakni membenarkan cerita itu untuk saya, ataupun dia cerita dengan kemahlah kepada saya. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir lagi, katanya Rasulullah SAW dan sahabatnya sampai pada malam keempat bulan Zulhijjah. Bila mereka bertawaf di Baitullah dan di antara Safa dan Marwah, Rasulullah SAW bersabda, ij'aluha umrah, kamu jadikannya umrah, kecuali orang yang ada bersamanya binatang kurban. Bila tiba hari tarbiyah, mereka berihlal haji pula. Dan bila hari nahar, bila tiba hari nahar, yakni hari yang ke-10 Zulhijjah, mereka datang lalu bertawaf di Baitillah. Mereka tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah SAW berihlal dia sendiri dengan sahabat-sahabatnya untuk buat haji. Tidak ada binatang kurban, tidak ada pada sesiapa pun di antara mereka itu selain daripada Nabi SAW dan Talhah. Jadi dua orang ni yang ada bawa binatang kurban. Ali radhiyallahu anhu datang dari Yaman, ada juga bersamanya binatang kurban. Dia kata, saya berihlal mengikut apa yang diihlalkan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW telah menyuruh sahabat-sahabatnya agar menjadikannya sebagai umrah,
yang ditukar haji itu kepada umrah. Di mana mereka bertawaf, kemudian menggunting rambut, wa yahillu, dan membuka ihram, kecuali orang yang ada bersamanya hadyu. Mereka pun berkata, adakah kita akan berangkat ke Mina dalam keadaan zakar kita menitis? Perkara itu sampai kepada Rasulullah. Kata-kata itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni beliau mendapat tahu apa hak orang kata tu, ada hak kata lagu tu. Beliau pun bersabda, kalaulah tidak kerana aku, walaula anni istaqbaltu min amri, kalaulah aku mengetahui urusan akan datang, perkara akan datang, seperti aku mengetahui perkara yang telah lalu, perkara yang lepas, tentu aku tidak bawa binatang kurban ini. Dan kalaulah tidak ada bersamaku binatang kurban ini, tentulah saya membuka ihram. Yang supaya saya suruh kamu itulah. Sekali dulu tolong. Ya, hadis mula-mula malam ni masih lagi dalam bab ifradil hajj. Dalam bab ifradil hajj, yakni mengifradkan haji. Bab ifradil hajj masih lagi dalam bab tu, panjang juga ni. Sebahagiannya telah kita baca dah sebelum pada ni. Jadi semua hadis-hadis ada sebut dalam ni kira-kiranya menjurus lebih nyata di dalamnya haji ifrad lah, lafaz ifrad kira-kira macam di sini, aqbalna muhillin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil hajj mufridan atau mufradan boleh. Kalau kita balikkan jadi hal kepada haji, kalau mufridan pun boleh juga, jadi hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebut perkataan itulah lebih menunjukkan kepada haji ifrad. Bagi orang-orang yang mengatakan Nabi SAW melakukan haji ifrad, inilah dalil-dalilnya. Sebahagiannya sudah kita jumpa dah baru ni. Dan akan datang dia akan buat pula bab qiran, haji qiran. Di situ dia akan bawa hadis-hadis yang nampak ke arah tu. Sebab kita jangan lupa maksud Imam Abu Daud yang berbeza daripada orang lain ialah dia cuba dalam kitab dia nak mari dalil masing-masing imam mujtahid itu. Dia cuba buat mari. Dan tidak semestinya dalam kitab dia ni hak dia sebut bab dulu tu makna hak tu lebih kuat, tak mesti. Dan hak tu yang dipegangnya, disokongnya, tak mesti juga. Itu kaedah dia. Hak maksud asalnya ialah nak menyatakan dalil masing-masing. Sekarang ni bila dia buat bab fi ifradil hajj, nak cerita di sinilah terkumpul dalil-dalil orang yang mengatakan haji ifrad itu paling afdal dan Nabi SAW telah melakukan haji ifrad. Inilah sini. Lepas tu dia mari pula bab lain. Hak tu untuk dalil orang lain. Lepas tu tengoklah. Memang begitu cara ahlul hadis, begitu cara dia mari berlaku. Dia sendiri mungkin ada dia pilih mana-mana, ada. Lepas tu faedah dia royak kepada kita nak ceritanya benda ni boleh berlaku, ada asas dan telah diamalkan oleh sekian ramai orang. Bahkan ada mazhab yang mengamalkan ni, ada mazhab yang mengamalkan ni, masing-masingnya ada dalil. Tak sepatutnya kita kata mengatalah kepada satu sama lain, tak boleh. Sebab hak ni tidak jelas sebenarnya, tidak jelas. Cuma je dalam setengah-setengah hadis nampak gini, dalam setengah-setengah hadis nampak gini. Kita boleh buat, nak buat mana-mana pun tak apa.
Macam dia kata di sini, kami berihlal bersama Rasulullah untuk mengerjakan haji secara ifrad, bukan semua. Ada juga yang telah buat umrah. Kami itu sebahagian daripada kami, maksudnya ba'duna, ba'duna maksud dia sini. Dan Aisyah tampil berihlal melakukan umrah. Sedangkan kita jumpa dalam hadis sebelum pada ni menyebutkan Aisyah kata tak ada maksud lain kitanya tubik tu keluar daripada Madinah tu melainkan dengan maksud nak buat haji. Hak kata dia ihlal umrah ni lepas pada tu, lepas pada tu apabila Nabi SAW suruh fasahkan haji, hak mana-mana buat haji tu, hak mana buat umrah dah tu tak payahlah. Hak mana niat haji, dia suruh fasahkan haji kepada umrah. Tu cerita. Jadi kalau ada dalam hadis kata Aisyah berihlal umrah selepas tu, jangan kita kata bercanggah pula mana apa ni dalam setengah-setengah hadis tu dia kata ihlal haji, lepas tu ni ihlal umrah pula. Ni cara perawi, dia cerita apa yang perawi sampai ke lagu mana cara dia lagu ni. Dengan sebab itu kepada orang yang tidak mengaji, ada kalanya hadis susah sebab dia tidak perisi lagi. Ada kalanya nak mari hadis ringkas, ada kalanya hadis tu ada yang dulu kemudiannya, takdim dan takhir. Ada kalanya takdim takhir itu, ada kalanya dia cerita hak kemudian, dia tidak cerita hak dulu. Hak tu jadi susah. Tapi kalau mengaji tak apa. Tak apa. Selesai kalau mengaji. Kepada hak tidak mengaji, dengan sebab itulah setengah-setengah orang dia kata betul, ada kebenarannya juga. Ada kebenarannya juga. Dia kata tak boleh mengaji hadis lalu. Ada kebenarannya juga. Sebab apa? Kalau mengaji hadis lalu, kalau tok guru tu tak huram boleh jadi nampak bercanggah, bercelana. Sekali gini. Tapi kalau mengaji molek tak apa. Mengaji molek tak apa. Bahkan molek lah ngaji hadis. Dalam sejarah ni umat Islam ni mula-mula ngaji hadis dulu, lepas tu baru fiqh ni. Hadis dulu. Tapi cara fiqh ni kan dia perisi dah selesai dah. Mengikut satu kaedah. Mengikut satu kaedah yang lain. Gitu. Tapi hadis ni dia balik kepada hak asal. Balik kepada hak asal. Di situ kita boleh tahu macam mana ulama buat kesimpulan. Misalnya dalam mazhab ni dia jadi ambil hak ni, dia perisi daripada hak mana. Hak mazhab ni ambil hak ni. Kita akan nampak lah. Kalau kita mengaji fiqh semata-mata itu kita tak tahu mana tempat ambilan dia. Dia ambil hadis mana, dia faham hadis mana yang jadi gitu beza ni dengan hak ni. Kalau kita mengaji hadis kita boleh tahu. Dan kalau mengaji molek, berguru molek, mengadak molek, tak ada benda-benda kekeliruan ni macam saat ni. Betul. Hak kata Aisyah ihlal umrah tu kemudian. Hak ihlal haji tu dulu mula-mula tu bik Madinah. Lepas tu Nabi suruh fasah haji kepada umrah. Jadi Aisyah ihlal umrah tu pada ketika tu. Lepas tu umrah tu tak ada sudah. Seperti yang disebutkan dalam hadis ni dan hadis-hadis sebelum pada ni sudah jumpa dah Nabi suruh buka, berhenti. Umrah tu dia suruh buat haji pula. Jadi ada orang yang kata Aisyah ihlal haji, ambil kira haji yang kedua tu ada kalanya. Hak selepas umrah, hak selepas dibatalkan, berhentikan umrah tu. Ada juga yang kata hak tu, ada juga yang mengambil kira hak sebelumnya, mula-mula sekali. Hak mula-mula sekali. Kalau ambil kira hak yang kedua, betul juga. Ambil kira hak mula-mula, betul juga. Hak kata ihlal umrah tu tengah. Hak Nabi suruh, hak mana-mana tidak bawa binatang kurban, tukar haji tu kepada umrah. Orang-orang lain pun hak ihlal haji tu dia ihlal umrah lah pula. Kalau ada dalam setengah-setengah hadis dia kata sahabat-sahabat ihlal umrah, betul.
Inilah pada ketika ni. Pada ketika ni Rasulullah sallallahu apa ni, bila dia berada hatta idza kanat bisarif, apabila dia berada sampai ataupun sampai di Sarif, Aisyah mari kotor. Ni Jabir kata, sehinggalah rekah ceritanya lepas pada tu kami sampai ke Mekah. Qadimna, dia tidak sebut Mekah. Tufna al-bait, itu jawab kepada idza. Tapi kita maklum dah lah qadimna tu apa maf'ulnya. Kaabah tu duduk mana? Duduk Mekah lah, tak duduk Madinah. Qadimna Makkah. Walaupun tak ada, kita boleh kata kami sampai ke Mekah. Kami pun tawaf lah. Bila kami sampai ke Mekah, kami tawaf lah di Baitullah dan di Safa dan Marwah. Jadi sesoalnya kami bertawaf di Safa dan Marwah. Bukan tawaf sebab ni lah dia sebut dah, bersa'i di Safa dan Marwah. Hak di Kaabah tu tawaf, hak ni bersa'i. Ini dari segi penggunaan bahasa lah. Hak ni hak apa ni, hak Jabir kata hak kebanyakannya gitulah buatnya. Tapi Aisyah tak pergi tawaf, tak pergi bersa'i. Apa sebab dia tak boleh pada masa tu. Dia tak boleh. Saat ni dia cerita Aisyah, sesoalnya Aisyah masuk sekali dalam tu. Tak, kita sudah tahu dah sebelum pada ni pun Aisyah tak termasuk dalam mereka itu yang bertawaf di Baitullah dan bersa'i di antara Safa dan Marwah, tu tak termasuk dia. Untuk umrah tu, tawaf untuk umrah dan sa'i untuk umrah tu dia tak ada. Pasal tak suci lagi pada masa tu. Sebabnya syarat untuk bertawaf dan bersa'i kena suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh orang yang tidak ada bawa binatang kurban bersamanya dalam perjalanan itu, Rasulullah suruh apa? Suruh halal, suruh buka ihramnya apabila selesai mengerjakan umrah tu. Umrah dia suruh buat, hak mana-mana buat haji dia suruh tukar. Umrah tu bila selesai buat haji, bila selesai bertawaf di Baitullah dan bersa'i, dia suruh buka ihram. Itu an yahilla minna man lam yakun ma'ahu hadiyun. Suruh buka ihram. Buka ihram itu maksudnya bebas dah lah, tidak ada ikatan pantai larang yang dilarang orang yang berihram tu melakukannya, tak ada dah lah. Bila buka ihram tu selesai dah satu kerja ibadat yang bernama umrah tu selesai. Inilah orang panggil haji tamattu'. Qala faqulna, kami pun tanyalah Rasulullah, hala macam mana? Dia takut hala lebih-lebih kurang lah. Halal lagu mana? Nabi SAW kata halal semua sekali lah. Halal semua. Hak mana tak boleh tu boleh berlaku. Boleh berlaku. Ada Rasulullah SAW kata gitu. Hak mana-mana pergi dengan isteri dia, apa semua tu, tidur sekali lah dengan bininya. Tidur sekali. Di Mekah bukan sekadar tidur sekali lah, bersetubuh dia sebab tu waqa'nan nisa. Waqa'nan nisa tu maksudnya bersetubuh. Dia kena royak terai, kalau tidak terai tak tahu. Takut tidur sekali saja pula. Dia bersetubuh. Siapa bersetubuh, kira-kiranya ni tak boleh benar lah. Kalau dalam keadaan berihram tu, sampai kami bersetubuh, kami pakai air wangi, orang panggil tak boleh berlaku lah. Kami pakai pakaian kami hak berjahit lah, hak tak boleh semasa berihram. Boleh berlaku. Itu maksud al-hillu kulluhu, halal semua sekali, boleh berlaku. Padahalnya pada ketika itu waw walaysa tu, waw tu orang panggil wawul hal. Padahalnya ketika tu jarak masa antara kami buat gitu tu dengan nak wukuf di Arafah 4 malam je lagi. 4 malam. Ada muka itu dia ayat dah kata tadi, sampai ke Mekah tu malam yang keempat Zulhijjah.
Mana yang keempat? 4, 5, 6, 7, 8, 9 tu wukuf dah lah. Dalam keadaan gitulah bebas. Thumma ahlalna. Cuma pada hari yang ke-8 tu Nabi SAW, yakni orang panggil hari tarwiyah. Hari yang ke-8 Zulhijjah tu orang panggil hari tarwiyah. Jadi 4, 5, 6, 7, yang ke-8 tu sudah disuruh pakai ihram pula untuk buat kerja haji pula. Jadi orang-orang lain Nabi SAW suruh buat gitulah. Aisyahnya, bila Nabi pergi jumpa dengan dia, duduk jeri. Rasulullah SAW tanya dia, "Ma sya'nuki?" Apa ceritamu? Dia jeri. Dia kata, cerita saya mari kota. Orang-orang lainnya boleh buka ihram belaka dah, saya tak boleh. Sebab apa? Dah muka tak selesai. Muka tak tawaf lagi. Orang lain tawaf belaka. Dan syarat tawaf tu dia kena suci. Jadi saya ni tak suci, dia tak boleh nak suci dah. Lagu mana? Ni dekat dah ni. Hari tarwiyah, esok dah nak wukuf dah. Wukuf tu nak buat haji dah. Untuk nak buat haji, adapun umrah tak perlu. Apa lagu mana? Nanti terlepas haji. Hak tu yang dia sedih tu. Kita dapat buat kesimpulan daripada hadis ni, Aisyah, sahabat-sahabat Nabi dah lain-lain bersama dia tu lah. Memang dia mikir pasal agama, pasal ibadat yang dia buat. Kalau takut tak sempurna, jeri, sedih, tu jiwa dia. Hak tu yang kita dapat simpul. Apalagi kalau isteri Nabi, memang lagu ni cara dia buat tu. Nabi rayak lagu mana, lepas tu kalau nampak tak sempurna, tak ada, sedih sampai jeri. Itu keadaannya. Jadi keadaannya berbeza lah dengan orang kemudian. Hak lagu ni jadi kalau tak faham, dia tanya misalnya, halal lagu mana, supaya kita yang kemudian ni dapat tahu semua. Dan nak ceritanya beza. Adakah orang kemudian ni sampai gitu? Takut gini-gini tak ada, semaya kau apa terlepas jeri. Payah kalah tu lagu tu. Kita dapat tahulah daripada sini. Ni hadis banyak lagi hak lain kita tengok memang lagu tu lah. Orang-orang dah nak pergi buat haji dah ni, dia kata, wah lagu mana dia? Umrah pun tak selesai, haji pun adakah akan terlepas? Hak tu lah dia kata, alangkah baiknya kalau saya tak mari pun tahun ni. Dah tak jadi kau satu. Dia tak tahulah, sekadar yang dia tahu dah tak jadi, tak jadi, tak boleh lah. Hak tu lah Nabi SAW pujuk dia lah, kata apa yang jadi sedihnya. Hak ni mari kota ni adalah sesuatu yang Allah telah tentukan kepada anak-anak perempuan Adam. Anak-anak perempuan tu maksudnya anak cucu dia lah. Sampai kepada kiamat ni kak, anak cucu dia lah berlaku. Lagu ni lah keadaannya mengikut hak asal, kejadian asal dia. Lagu tu lah hak Allah sudah tentukan. Orang lelaki tak ada mari kota, orang perempuan mari kota. Mari kota tu nampak susah, tak boleh buat goni, banyak perkara lah, susah. Tapi di sebalik hak Tuhan tentukan itu ada hikmat dia, ada faedah dia kepada perempuan itu. Dengan sebab itu perempuan, supaya orang lelaki, kalau orang lelaki berjunub, mandi junub. Perempuan selain daripada berjunub itu, kalau suci daripada haid, dia suruh mandi wajib juga orang panggil. Itu semua tidak kerana lain melainkan sebagai syukur kepada Allah. Syukur ke mana? Bila mari kota tu tanda, baguslah. Hak tu molek tu. Mari kota. Sebab kalau tak mari kota, tak beranak. Orang hak buat, dia buat rahim gapo semua tu, tak ada kau mari kota dah. Mari kota tu isyarat kepada dia layak, dia berpeluang untuk menjadi ibu. Dan itu
jadi ibu, jadi ayah. Ini fitrah manusia. Fitrah manusia. Kalau tidak berasa tak puas hati kalau tak boleh lagu tu. Berasa kekosongan, berasa hampa. Di sebalik hak tak molek tu ada kebaikan dia. Itulah hak Allah tentukan kepada anak-anak perempuan Adam tu. Syukur. Sebab juga mari junuk tu. Mari junuk tu, kalau budak-budak kecil tak mari junuk. Tak mimpi. Misalnya kita kata ihtilam lah, kalau kita kata ambil ihtilam, hak sebelum nikah. Orang hak sebelum nikah ihtilam, mimpi. Mandi juga serupa serupa dengan tubuh sungguh. Kena mandi itu serupa. Sebab apa? Itu isyarat kepada kelayakan dia untuk menjadi ayah. Dia kena ada hak tu dulu. Kalau budak-budak tak ada keinginan kepada perempuan ke apa, dia ada keinginan tu, berasa nak nikah, berasa nak kepada perempuan tu, dia ada dah tu, nak tubik kau tubik dah tu, bakat dia untuk menjadi ayah. Syukur semua. Kita orang Islam ni dia ajar ingat Tuhan. Syukur. Mandi. Suka. Mandi-mandi ni tak ada suka. Kita raya pun suruh mandi. Suka. Itu hakikatnya. Jadi sebalik mandi gapo tu. Kepada perempuan macam ni lah. Kalau mari kota, bila suci mandi. Hak ni tak ada sesuatu yang tak molek, bahkan molek. Dari segi kesihatan pun kalau tertahan, hik tu tak keluar molek pun sudah gangguan dah tu. Hak tu yang jadi seguguk lah, macam-macam lah. Pasal tak tubik molek. Kalau tubik molek tak apa, hak tu tanda sihat. Tak mari tu, tak ada tu, hak tu tak sihat. Tubik tu muka kotor, kalau duduk dalam tak molek, supaya najis lah, air kecing. Kalau tak tubik memang tak molek, jadi penyakit. Tapi kalau air kencing kau berak, kau tidak suruh pula mandi junub, mandi wajib tu pula. Kalau suruh mandi wajib tu berat benar lah. Jadi menyusah pula. Sebab tu dia tak suruh. Islam ni tak ada menyusah kau orang. Tapi hak junub, ihtilam tu pakai jarang-jarang. Lepas tu ada maksud lain pula, munasabah kalau mandi. Hak ni kalau setiap kali kencing kena mandi kak, berat benar lah. Tapi dari satu segi nampak memang serupa lah, benda hak kena keluar. Kalau duduk dalam bahaya, jadi sakit. Jadi tak usah pelik, tak usah berasa terhalal lah kerana benda ni. Jadi berasa kita kadang-kadang tak faham, kita berasa tak puas hati lah. Macam mengadu, bapa gini, berasa kurang lah. Setengah orang perempuan tu dia berasa kurang lah, mari kotor, tak boleh mayat gapo, dia berasa kurang, tak kena gaya. Kalau pergi jauh lagi dia berasa Tuhan tidak berapa kenal mana lah dia ni, tidak berapa suka mana. Kalau jadi jatuh banyak boleh semaya semua, tak boleh fikir lagu tu, tak kena. Kalau sudah Tuhan tentukan molek belakang, ya dia tak semaya tu pun buat Tuhan tak beri, bukan dia tak semaya. Dah tak buat tu kerana mengikut perintah Tuhan juga, boleh pahala jugalah. Dia lagi senang, tak buat pun boleh pahala juga. Kita tak boleh orang lelaki kena semaya. Misalnya kita kata dia tak buat kerana mengikut perintah Allah, boleh pahala juga. Tu lagi untung, lagi senang. Tak apalah. Faghtasili, Nabi SAW kata kamu mandilah, kemudian kamu ihlal haji. Jadi jangan tunggu, tak boleh dah tunggu. Sebab haji ni tak boleh, dia Arafah tu hak nombor satu sekali. Sebab itulah Nabi SAW kata dah, Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Hak tu hak pokok kita kata, hak paling asasi, hak paling utama. Yang tidak ada pada umrah. Kalau umrah tawaf tu ada, sa'i pun ada, tapi hak tidak ada pada umrah. Dah tak boleh, tak sah haji tu kalau tak buat. Kenapa dia? Wukuf lah. Jadi tak boleh lah tunggu nak pelesar umrah tu nanti kamu suci, siapa terlepas haji tak boleh. Sebab hak tu lebih besar. Ini menunjukkan hak lebih besar tak boleh tinggal. Kalau siapa nak terlepas hak besar, kena lepas hak kecil, umrah. Inilah daripada sinilah ulama buat kesimpulan haji itu lebih besar daripada umrah. Sebab itulah semua sepakat mengatakan dari segi haji ni rukun, tapi umrah tak. Umrah tidak, bukan rukun Islam. Rukun Islam tu buat kerja haji.
Buat kerja haji, bukan buat kerja umrah. Ini menunjukkan haji itu lebih besar. Cuba tengok sini, Nabi SAW suruh dia berhenti buat umrah, padahal tak selesai lagi tu. Pasal takut terlepas hak besar. Tu kaedah Islam tu ulama ambil sini salah satu, banyak lagi hak lain. Kalau benda kecil dengan hak besar, kena utama hak mana? Kena utama hak besar. Jangan sampai terlepas hak besar kerana nak melewat hak kecil. Tak boleh lagu. Itu pengajaran. Kena utama hak lebih besar. Hak lebih besarnya sini ke apa dia? Haji. Dah sudah hari ke-8 dah ni. Hari tarwiyah dah. Esok nak tawaf. Apa ni, nak wukuf. Hari yang ke-9. Lagu mana? Tak dapat tidaklah dia kena suruh. Kita pun dapatlah. Yang berlaku begini kepada isteri dia ni, faedahnya untuk kita, orang-orang perempuan dari kalangan umatnya. Kalau berlaku gini, nak orang ni cara secara praktikal, bukan secara mengajar duduk cokok gini royak dah. Berlaku ni, sahabat pun tengok gini caranya. Dan kita pun dapat tahu daripada hadis ni, daripada hadis ni yang mana kira-kira sebagai mukjizat Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia tulis, bukan dia suruh tulis, dia upah tulis tu. Orang pakat hafal, pakat tulis, pakat jaga, pakat mengajar supaya kita learn ni. Ada ayat tu mukjizat. Tak ada benda lain, ajaran lain sampai gini mo ni. Sehingga tahu nak buat kan kalau gini. Ni dalil dia, ni cara dia buat gini. Isteri Nabi ada berlaku kepada dia gini. Lagu mana buat gini. Jadi panduan. Hak itulah kata jadi panduan agama. Quran dan sunnah, hadis jadi panduan ni benda. Faedahnya untuk kita. Walaupun kepada dia satu perekat tu memang sedih lah. Nabi kata mandi tu tidak jadi suci juga. Dengan mandi tu mungkin dia tak suci lagi. Mandi tu sekadar nak persiapkan diri, nak kemah diri. Sunat mandi tu dapat juga, tetapi tidak menyucikan. Mandi tu bukan untuk menyucikan dia daripada mari kotor. Sebab kalau perempuan mandi ketika mari kotor, darah dia masih duk keluar lagi, tidak jadi suci dia. Dia kena berhenti dulu. Jadi mandi ni untuk menyiapkan diri nak pakai ihram lain dengan niat haji tu maksudnya. Kemudian kamu ihlal hajilah. Bila pakai ihram tu mandi, kemudian kamu ihlal hajilah, pakai ihram ihlal haji. Fa fa'alat, Aisyah pun buat lagu tu lah. Dan dia pergi waqafat al-mawaqif, pergi ke tempat-tempat yang perlu pergi, mana-mana semua pergi. Tetapi seperti baru ni kita sudah sebut dah, iaitu Aisyah ni dia bagi kotor sucinya pada hari yang ke-9. Yang ni dia wukuf tu dalam keadaan suci dah. Hak Nabi kata mu tak boleh semayat, itu kalau berterusan dalam keadaan kotor. Tetapi kenyataannya yang berlakunya pada hari yang ke-9 tu dia suci. Pada hari yang ke-9 dia suci. Pada hari yang ketiga Zulhijjah dia mari kotor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 hari. Bermakna kita boleh faham kebiasaan orang perempuan, termasuk isteri Nabi ni Aisyah, 7 hari mari kotor. Hak tu hak biasa. Molek lah, kira hak biasa. Pada hari yang ke-9 tu dia sudah suci. Bermakna dia boleh hak wukuf, hak asas tu dia dalam keadaan suci. Pada hadis itu tidak syarat suci pun. Lepas tu dia boleh pergi tawaf ke apa, tak ada masalah dah kepada dia. Dia boleh buat belakang, boleh pergi bersa'i untuk haji dia tu, selesai molek. Selesai molek. Itu makna dia pergi belakang, sehingga dia suci dan bertawaf di Baitullah dan di Safa dan Marwah, buat belakang untuk haji dia tu. Kemudian Nabi SAW bersabda, kata ke dia, kamu sebenarnya telah pun selesai mengerjakan haji dan umrahmu kedua-dua sekali. Tapi Aisyah kata, wahai Rasulullah, saya merasa tak puas hati. Sebabnya saya tidak bertawaf di Baitullah ketika saya
buat, di sini dia sebut haji. Ketika saya buat haji sebelum pada ni, mana boleh haji ni dia sebelum pada tu tak ada haji. Haji ni dia kena wukuf gapo. Jadi sebelum pada tu gapo ni? Umrah. Ini menunjukkan dalam bahasa hadis ni dia ada guna perkataan haji itu juga untuk umrah. Sebab ini jelas umrah. Kalau dia tak ada tawaf tu, tak ada sa'i tu untuk umrah dia tu. Sebab dia kotor lagi pada masa tu. Tak suci lagi. Hak tu. Tapi dia guna perkataan haji. Hak tu saya tak ada. Jadi rasa tak puas hati, tak sempurna lah. Walaupun Rasulullah SAW kata tak apa dah. Dia kata tak sempurna. Tapi bila Nabi SAW kata, kalau lagu tu kamu pergilah Abdul Rahman, bawa dia ni pergi ke Tan'im, dan biar dia pakai ihram buat umrah pula, biar sempurna dalam keadaan suci. Ini menunjukkan kalaulah sudah sempurna sungguh, Nabi tak suruh pula pergi. Ni kalau lagu ni bila Aisyah royak gitu, kalau lagu tu tak apa lagi lah. Maksudnya lebih boleh. Tapi kalau dia tak pergi pun tak apa, kira dimaafkan, tak apa. Oleh kerana dia nak pergi, Nabi SAW pun kata tak apa. Ini menunjukkan kalau pergi menyempurnakan umrah kita yang tidak selesai, itu lebih baik. Sebab Nabi SAW suruh dia pergi pula. Kalau serupa je, anggap dia menang, suruh pergi. Kalau serupa je, pergi dengan tak pergi, sempurnakan dengan tidak sempurnakan hak sebelum pada tu serupa. Apa yang dia suruh? Suruh tu menunjukkan memang betul Aisyah kata dia tak puas hati tu. Hak tak puas hati tu sebab tak sempurna lagi. Bila dia pergi pula, mari pula tu selesailah buat berlaku. Peristiwa ini berlaku ni kita tengok dulu sebelum pada tu. Dia kata inni ajidu fi nafsi anni lam atuf bil bait hina hajajtu. Cuba kita tengok dalam syarah dia, hak mana ada Badlul Majhud ni, boleh tengok 395 bawah. Ai qabla al hajj hina hajajtu ni boleh juga kita kata tidak seperti anda sebut tadi, haji itu dengan makna umrah. Tak, kita kata dengan makna lagu ni boleh juga seperti dia buat ni. Dia kata hina hajajtu, yang ni sebelum haji. Bila saya nak buat haji tu, bila saya nak buat haji, sebelum pada tu saya buat umrah. Tawaf untuk dia tu saya tak lagi. Sebab apa? Sebab dia telah menghentikan umrah dia dan tidak bertawaf di situ. Jadi kalau kita tengok hadis ni, nampak mungkin kepada orang yang tidak jelas lah. Kepada hak jelas tu tak apa, dia faham dah haji tu ada kalanya diguna untuk umrah. Haji tu maksud dia apa? Dia asal mana haji tu, niat dan qasad dengan maksud nak pergi kepada Baitullah. Tu je. Hajjul bait. Hajjul bait tu qasdul bait. Qasdul bait ni boleh ada dalam haji pun boleh, dalam umrah pun boleh, ada juga benda tu. Sebab itu dari segi lughahnya boleh haji itu dikatakan untuk umrah. Tetapi dari segi istilahnya suku. Dari segi istilahnya, sebab tu oleh kerana suku itulah dalam Quran kata wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ataf dengan waw, ataf dengan waw itu menunjukkan hakikatnya berlainan. Sempurnakanlah haji dan umrah. Maknanya haji suku, umrah suku. Pasal ataf dengan waw, ataf dengan waw dia yaqtadil mughayarah. Itu maksud dia. Dia mesti berbeza hak ni dengan hak ni. Sebab kita kata Khalid dan Ahmad masuk dalam masjid. Khalid dan Ahmad tu suku-suku, bukan orang tolak. Kita tak boleh kata gitu kepada orang yang nama dua. Nama dia seorang tu Khalid Ahmad. Khalid dan Ahmad mari tu maksud seorang. Tak boleh kata lagu. Salah. Bila kita guna waw tu mesti kena orang lain, suku sakap. Hakikatnya berlainan. Tu bagus betul.
Jadi bila dalam Quran kata wa atimul hajja wal umrata lillah, maksudnya ini ibadat dia suku lain. Tapi kalau dalam hadis ada sebut macam ni, misalnya haji tapi guna untuk umrah, itu dari segi lurah banyak perkara. Dari segi lurahnya gini, dari segi ininya gini, sebab dalam Quran sebut ya, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Misalnya dalam ayat solat tu makna ke dia? Solat tu makna semaya ke? Dia padahal inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu dengan makna semaya. Inna salataka, sesungguhnya sembahyang kau tu memberi ketenangan kepada mereka. Jadi Nabi semaya kalau lepas pada orang ibu zakat ke dia? Tak ada. Apa? Solat itu dengan makna ke dia? Dengan makna doa. Dengan makna doa. Solat dengan makna doa tu dengan makna orang panggil dari segi bahasa Arab, bukan dari segi istilah. Itu dia banyak ni dalam Quran, kau dalam sunnah, di benda-benda lagu tu. Sebab tu kita kena tengok sini pakar ni, pakar mengikut bahasa ke pakar mengikut syarak, mengikut istilah. Kena tengok belakang tu, kena tengok belakang. Tak boleh buat tukar kau ni. Tukar boleh beda. Nabi semaya pula kita pun orang beri zakat, kita bangun semaya 2 rakaat dah. Tak ada lagu tu. Dan salla ala, biasanya dia guna salla ala, salla ala al-mayyit, ala al-janazah, menyembahyangkan. Ala di sini bukan makna menyembahyangkan. Jadi apanya? Jadi sembahyang ke dia ke pula? Tak, salli alaihim maksudnya ud'u lahum, doalah untuk mereka. Salli tu salah lah juga, apa ni, fi'il amal daripada salah juga. Tapi di situ bukan dengan makna maya juga, tak juga dengan makna doa. Jadi pakai dengan makna doa tu dari segi mana? Itu dari segi luar, bukan dari segi istilah. Serupa juga sini, serupa juga sini. Kita nak tahu, tengok. Sebab itulah Syekh Khalil Ahmad ni dia kata, wa awdah min dhalik ma akhraj al-Baihaqi fi sunanihi. Lebih terang daripada hal ni, kata dia, hadis yang dikemukakan oleh Baihaqi dalam sunannya. Hadis ni juga dengan sanad Abu Daud ni juga. Wa fihi, di dalamnya ada sebut gini, qalat Aisyah kata, ya Rasulullah inni ajidu fi nafsi anni lam atuf bil bait hatta hajajtu. Saya berasa tak puas hati sebab saya tak tawaf lagi di Baitullah sehingga saya buat kerja haji. Sampai saya buat kerja haji, tak tawaf lagi untuk umrah. Jadi untuk umrah saya tidak tawaf lagi. Jelas sini maksudnya hak kata tidak tawaf lagi itu untuk umrah, hak sebelum pada tu. Siapa buat kerja haji, masuk buat kerja haji, tidak buat apa ni, tidak tawaf lagi untuk umrah. Itu maksud. Terang, lebih terang sini. Dengan sebab itu ini kerja ulama-ulama hadis lah. Tak terang sini dia tengok lain, tak terang sini dia tengok lain, barulah jadi terang macam ni. Bawalah dia ni Abdul Rahman ni adik-beradik kepada Aisyah, seibu sebapa. Macam Asma, anak Sayyidina Abu Bakar tu tidak seibu sebapa dengan Aisyah ni. Hak seibu sebapa dengan dia Abdul Rahman. Ini menunjukkan kalau nak pergi mana-mana, nak bawa untuk kerja ke apa, hak moleknya adik-beradik lah, mahram. Dia mahram. Suruh pergi. Nabi tak pergi sendiri, tak apalah, tak pergi sendiri pun. Dan Tan'im itu adalah tanah halal yang paling dekat. Sebab tu dia suruh pergi ke Tan'im. Dia tidak suruh pergi ke Zulhulaifah ke Yalamlam ke. Dah, kalau hak tu jauh benar lah, parok pula lah. Ini menunjukkan kalau kita nak buat gapo-gapo lah setelah kita berada di situ, moleknya kita pergi hak paling dekat, keluar ke tanah halal yang paling dekat, iaitu Tan'im. Dan peristiwa ini berlaku pada malam Hasbah. Pada malam Hasbah, iaitu malam ke-14 Zulhijjah.
malam ke-14 Zulhijjah, Lailatul Hasbah, Lailatul Qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Muhassab. Gapo dia Lailatul Hasbah? Malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Muhassab. Orang panggil Lailatul Muhassab, orang panggil juga Lailatul Batha, orang panggil juga Lailatul Hasbah, orang panggil juga. Itulah. Rasulullah berada di situ. Ni bila? Iaitu Lailatul Rabi' Asyara, malam ke-14 Zulhijjah. Malam ke-14 Zulhijjah. Apa ni? Hari ke-10 raya, raya pertama. Hari ke-11 raya kedua. Hari ke-12 raya ketiga. Hari kedua. Hari ke-13 raya ke-4. Malam. Yaumul Hasbah, malam yang ke-4 tu. Malam yang ke-4, esok hari yang ke-4. Raya yang ke-4 lah malam tu. Dia kira sebab dari segi kira bulan ni kan, bulan qamari ni orang panggil, dia kira malam dulu hari ni. Dia bukan kira tengah hari dulu dah. Dia kira malam dulu. Misalnya kita kata hari ni hari Selasa, esok hari Rabu. Malam ni hari Selasa, malam tu. Hari ni malam ni malam Rabu. Malam Rabu. Bukan malam Selasa. Tapi kalau mengikut bulan Syamsi, ni malam ni orang panggil malam Selasa. Malam esok hari Rabu. Malam esok tu malam Rabu. Kalau beli tiket ke apa pula gitu, dia pakai hak tu kan. Tapi kalau hak ni dak. Orang kata malam Jumaat tu malam apa? Malam hari Jumaat. Malam Jumaat. Hari Khamis malam tu. Esok hari Jumaat. Tu malam Jumaat je. Dah start hari ni, sehari 24 jam dia start daripada malam. Hari Khamis, bila jatuh matahari tu, tu kira start lah tu. Start untuk 24 jam. Hari Jumaat tu. Tapi dia start malam. Bukan start siang. Tapi kalau hak ni pun hak Syamsi ni pun dia tidak start siang juga, pukul AM PM tu lah. Dia kira pukul 12 malam tu, kira hari baru dah tu. Lepas pada pukul 12 malam ni, kira hari Rabu dah lah. Start permulaan hari Rabu. Padahal malam lagi kena kira. Tapi dia kira hari Rabu dah tu. Lepas tu esok sampai pukul 12 tengah hari. Selepas pada tu PM pula. Dia kira alah ke malam dah tu. Termasuklah malam sampai pukul 12 pula. Gitu cara dia. Tapi kalau nak kata hari dengan tepat, tak juga. Sebab dia bukan start dengan tengah hari. Tak, bukan start dengan siang. Tak. Kalau hak Islam ni mudah, tapi senang. Kalau hak apa ni, hak kira matahari tu, orang tak boleh nak tengok matahari tu. Becah. Adalah seorang dua hak pelik boleh tengok kan. Lepas tu tengah malam, nak tahu mana tengah malam, kena kira. Susah. Tapi kalau bulan, semua orang boleh tengok. Semua orang boleh tengok. Ni bulan, hari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, semua boleh tengok. Kau besar. Dan sapanya, siapa? Pagi esok lah. Sampai ke subuh tu. Pada hakikatnya matahari sudah terbit. Tu baru siang. Sebelum pada tu malam. Kan senang lagu tu. Cara kiraan dia. Ada saya kira lah mengaji matematik, boleh mengira, tahu ilmu falak ke apa tu, saya kira tu memanglah dia boleh kira orang ramai. Nak tahu mana tukar bulan dah, nak tahu mana kalau kira matahari sepuluh je. Nak tahu bulan 1, bulan 2 lagu mana. Ni Januari, Februari tukar, nak tahu lagu mana. Kalau bulan senang, daripada kecil besar penuh lepas tu, pas tak pula, senang. Semua orang boleh tengok. Tapi kalau hak tu tak boleh, supaya je. Supaya hak ni, kita tahu bulan Ramadan, puasa. Lepas pada tu apa dia, Syawal dan seterusnya, kita boleh tahu melalui melalui bulan tu.
daripada anak bulan sampai penuh, lepas tu kecil pula. Nampak senang, semua orang boleh tengok. Tu kelebihannya. Tapi kadang-kadang apabila terpengaruh dengan sesuatu ni kan, nanti jadi lagu tu kita lupa bahawa hak ni lebih molek, lebih mudah, lebih senang, semua orang boleh guna. Itulah pasal penjajah. Mari ni dia bukan sekara lah tinggal. Dia bukan sekara. Padahalnya nak kira gapo-gapo, nak kira zakat, nak kira gapo, tidak nak kira hak tu kira bulan ni. Bulan Islam ni. Tapi kalau lama-lama dia jadi lupa, jadi lebih hak tu. Sampai ke hari pun jadi utama hari Ahad. Tapi kita ni Islam. Tak ada nak pergi gereja gapo, apa? Jadi melera ke dia. Maknanya dia ada kedudukan lebih besar daripada kita. Kita kena melera ke dia, bukan dia nak melera kita. Situlah nampaknya kita duduk mana. Duduk mana, setara mana kita, kekuatan kita kepada orang Islam. Situ boleh ukur Ustaz. Tak apalah. Maksud malam yang ke-14 ni, esok tu 14 Zulhijjah. Malam tu. Malam tu. Yang ni hari yang ke-13 Zulhijjah. Habis. Malam. Esok 14. Malam tu. Sebab dia start dengan malam. Sebab tu dia kira malam. Dia kira malam. Lepas tu ni pula sanak asal lagi, dia kata sebahagian daripada kisah ni dalam riwayat ni. Tadi kan panjang, hak ni tidak panjang tu. Sebahagian daripada kisah tadi. Apa yang jadi beza ni, ini atas perawi lah. Ada dia royak panjang, ada dia royak pendek. Jabir tu sendiri, dia pun ada kalanya, kali ni dia jumpa dengan anak murid dia ni, dia royak panjang. Takkan nak royak serupa sama. Hak ni tanya pula. Kadang-kadang kita pun penat juga royak rekah. Macam-macam lah gitu. Jadi hak terima rekah tu dia ambil rekah, sebarkan yang ringkas tu. Hak terima lebih panjang, dia sebarkan yang lebih panjang. Gitulah. Ia jadi berbeza riwayat tu. Kita tak boleh muskil pokok anti hadis ni. Apa Jabir? Lepas tu hak ni lagu ni pendek, hak ni panjang. Hak dia duk muskil. Sebab tak ngaji. Kalau ngaji tak ada gapo. Satu orang dia royak cerita, tidak serupa 100%. Kecuali pasal keset ulah hak tu. Oleh orang baru serupa. Kalau tidak keset kan, dia ada lah beza-beza tu, tapi maksud dia tu sama. Ada kalanya dia perekah, ada kalanya dia panjang, ada kalanya dia guna perkataan ni, ada kalanya dia guna perkataan ni hak lebih kurang makna dia tu. Itulah yang jadi berbeza. Kepada hak tidak ngaji, dia ingat boleh gapo-gapo ni baca sendiri. Tak boleh. Baca sendiri setengah-setengah benda boleh lah, Nobel boleh lah nak baca sendiri. Tapi kalau hak termasuk dalam ilmu ni tak boleh. Ilmu perubatan kau apa boleh baca sendiri, tak payah ngaji sepenuhnya. Baca sendiri setelah ngaji tak apa lah, boleh lah, tahu kaedah dia tu. Kalau tidak tak boleh, punah jadi lagu lain. Hak tu dia baca sendiri, lepas tu dia muskil apa gini. Akhir sekali jadi anti hadis, tak percaya dah kepada hadis. Itulah akibatnya. Mengaji tak sih. Mengaji tak sih. Dia berasa padai dah. Tak kena tu, tak kena. Ramailah hak mana-mana jadi anti hadis tu, dia gitulah punca dia. Dia tak sih ngaji molek. Dia rasa agama ni mudah pakai, boleh sendiri. Tapi kalau gol lain tak boleh, ketat sangat. Gol lain kena syarat itu, syarat inilah nak masuk ngaji perubatan misalnya. Belum ngaji perubatan lagi, syarat dia tu pun bukan main dah. Waktu ngaji pula, kena buku ni, kena faham molek. Apa gitu. Jadi kita ingat benda-benda ni, kalau agama ni mudah-mudah. Tidak gitu. Kalau tidak, orang tidak mengajilah hadis banyak tahun. Benda-benda lain pun lagu tu juga. Nak faham sesuatu tu, sebab tak ada misalnya. Bapa ya ada umrah kata haji, duk muskil. Dia tidak tahu sini guna dari segi lurah, bukan guna dari segi istilah. Apa yang dia tidak guna tu? Itu yang kita tak faham. Kalau kita ngaji, dia faham lah. Boleh guna lagu tu. Sebab apa? Sebab makna asal dia tu tetap ada juga dalam hak ni.
Jadi dia guna secara tajawuz, orang panggil secara tajawuz. Cuma di sini dia kata bezanya, kamu ihlal lah buat haji, lepas tu kamu buat kerja haji lah, lakukan apa yang dilakukan oleh orang haji. Orang-orang lain buat, kamu buat lagu tu lah. Cuma kamu tidak boleh bertawaf di Baitullah dan bersemayam, itu tak boleh. Itu je beza dia dengan hak tadi. Hak tadi tak ada sebut gini, hak ni ada sebut gini, riwayat ni. Lepas tu hak lain-lain rekas. Ni Nabi SAW kata kepada Aisyah gini, setengah-setengah orang dia keliru. Dia kata memang Aisyah tak suci lagi. Sebab Nabi kata kamu buatlah hak lain, cuma hak tak boleh buat je tawaf di Baitullah. Daripada sini dia faham Nabi tak bui lah, dan Aisyah tidak suci lagi lah. Pada hari yang ke-10 dia tak boleh tawaf. Baru ni kan, malam baru ni kita sudah jumpa dah. Hingga pada malam Batha, pada malam Muhassab, malam ke-14 barulah dia suci. Berarti Aisyah ni tak ada lah buat kerja haji dalam keadaan suci. Dia tak boleh tawaf, tak boleh gam. Situ baru boleh. Hak tu cerita lain. Hak malam Muhassab tu ni buat umrah ni. Hak haji Nabi kata ni diandaikan kalau tak suci, tak boleh lah. Tapi hakikatnya dia sudah suci. Bila suci boleh, bolehlah semaya dekat Kaabah ke apa, boleh lah. Kita tak boleh buat kesimpulan sini bahawa Aisyah tidak suci sebab tu Nabi tak bui. Tidak gitu. Dia royak kaedah. Kalau orang tidak suci, kamu kau siapa kau, memang tak boleh. Tapi kalau kamu suci, atau siapa-siapa pun kalau suci, boleh. Tu je. Dengan sebab itu malam hak baru ni, hak dia kata malam Muhassab tu baru dia suci, itu hadis syadz, tak boleh pakai hak tu. Tak boleh pakai hak tu. Walaupun sanad dia sahih pun tak boleh pakai. Lepas tu riwayat daripada Jabir bin Abdullah lagi. Sebab apa? Ya, dalam bab haji ni banyak Jabir. Sebab dia antara orang yang paling kemah meriwayatkan haji, perihal haji Nabi SAW. Sebab tu orang banyak ambil dia. Kalau bab haji dia, bab lain orang lain pula. Sebab dia paling detail, paling kemah dalam seramai-ramai hak lain. Selain daripada tu, dia ada sekali dengan Nabi SAW. Dia ada sekali dengan Nabi, dia tak pergi jauh, dia perhati semua. Itu kelebihan dia. Sebab itulah dalam kitab hadis mana-mana pun, hadis Jabir ni banyak dikemukakan dalam bab haji. Dia kata apa? Ahlalna, kami berihlal bersama Rasulullah haji sahaja, tak ada bercampur dengan gapo-gapo. Hal ni menunjukkan haji saja ni gapo? Haji ifrad lah, tidak bercampur dengan gapo-gapo. Kalau bercampur dengan benda lain, haji qirah tu bercampur. Haji tamattu pun bercampur juga kan lagu tu. Tidak tulen, tidak haji sajalah. Bila kami sampai di Mekah pada arba'i layalin, pada malam keempat, hari ketiga lah Zulhijjah. Malam tu malam keempat gitu. Malam keempat Zulhijjah. Hari tu siang tu tiga hari bulan Zulhijjah. Malam kami bertawaf dan bersa'i. Lepas tu Rasulullah SAW pun suruh kami halal buka. Dia kata kalau tidak sabit binatang kurban hadiah yang aku bawa ni, aku pun buka juga ihram. Aku pun buka juga ihram. Lepas tu Suraqah pun kata, Suraqah bangun menunjukkan ketika Nabi SAW kata gini ni, dia duduk. Dia pun bangun. Ini menunjukkan kalau nak royak gapo-gapo, nak tanya kau nak gapo, molek diri. Itu ada asasnya. Bukan kata tak boleh berdiri. Tak. Misalnya dalam kelas ke dalam gapo budak, dia berdiri. Memang ada hak berdiri. Daripada duduk tu berdiri. Dia pun tanya, wahai Rasulullah, lagu mana mut'ah kita ni? Adakah khusus untuk tahun kita ni saja, kau untuk selama-lamanya?
Dia sebut mut'ah. Sini pun keliru. Hak mana-mana nak ambil kesempatan tu, puak-puak Syiah yang mengatakan nikah mut'ah tu boleh, dia ambil banyak lagu ni. Padahalnya ni mut'ah haji, bukan mut'atun nisa. Mut'ah ni ada dua. Mut'ah haji, orang panggil tamattu'. Tamattu'. Ataupun hak semasa Nabi SAW berlaku ni, faskhul haji ilal umrah. Tu mut'ah. Sama ada haji tamattu' ataupun fasahkan haji kepada umrah. Tetapi yang jelasnya, hak mengikut kebanyakan ulama faham haji tamattu', mut'ah di sini. Bukan mut'atun nisa. Mut'atun nisa tu menikah dengan perempuan secara mut'ah. Tu mut'ah. Dia kata ada kemut'ah boleh buat lagu ni apabila Nabi SAW suruh fasahkan haji kepada umrah, dia suruh buat umrah, lepas tu buka halal, lepas tu hari yang ke-8 tu pakar pula ihram haji pula. Itulah orang panggil haji tamattu'. Mut'ah lah tu. Mut'ah tu mana? Kesenangan, kemudahan. Kemudahan lagu tu mudah lah, tidak jadi susah. Kena jaga patah larang ihram tu, sebab ada tidak lama masa dalam ihram. Sebab kalau lama payah nak jaga tu. Sikit-sikit kena fidyah, sikit-sikit kena kafarah, kena bayar dan payahlah. Habis piti penat. Ni apabila buat gini senang. Senang. Tidaklah kata jadi lagu lain. Mana-mana pergi tu. Hak tak biasa bayar. Kalau hak tak biasa pakai air wangi sembuh semacam nak. Pergi duduk dalam keadaan lagu tu lagu mana? Lama. Nyabang orang ni. Mandi kuat-kuat gonyah tak boleh luruh rambut. Luruh rambut kena pula. Banyak perkara. Banyak perkara kena jaga. Kalau goni Natal kau mari enggak nak tapa kita. Kalau tapa mampu jadi kan bukan tanah haram kan tu. No. Banyak perkara kena jaga, susah. Tapi haji tamattu' senang. Beberapa hari tu bebas. Supaya duduk rumah bebas. Sebab tu Nabi kata kalau tidak sabit aku bawa binatang hadiu ni, aku pun halal juga. Suraqah tanya, untuk tahun ni saja kau sama-sama? Nabi kata sama-sama. Sama-sama ni haji tamattu' tu sama-sama. Bukan faskhul haji ilal umrah tu sama-sama. Tak. Faskhul haji ilal umrah tu khusus untuk sahabat-sahabat zaman sekali dengan dia tu, mengikut jumhur ulama. Kecuali ada lah seorang dua macam Imam Ahmad, dia kata boleh. Tapi kebanyakan ulama kata faskhul haji ilal umrah, mula buat haji molek-molek lepas tu tukar, batal ke hak tu, buat umrah. Tu tak boleh. Orang lain kebanyakan ulamanya kata gitulah. Ni sebab tu kita tengok ni dalam kitab ni, cuba tengok muka surat 397, amlil abad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal hiya lil abad, ai zala amrul jahiliyah, sudah habis dah kuasa jahiliyah, iaitu mereka berpendapat umrah pada bulan haji min afjaril fujur, termasuk dalam dosa besar, kejahatan yang paling teruk lah. Wa dakhalatil umrah fil hajj, umrah sudah masuk dalam haji, dan Allah telah mengharuskan untuk mereka buat gitu. Umrah masuk dalam haji itu maksudnya buat umrah dulu, lepas pada umrah tu buat haji. Itu maksud umrah masuk dalam haji. Hak supaya dalam Quran sebut faman tamatta'a bil umrati ila al haji, sesiapa yang bersenang-senang dengan buat umrah, senang-senang dengan buat umrah ila al haji, hingga sampai. Mana haji tak buat lagi, haji tu kemudian. Sebab tu hingga umrah dululah, ilal haji, sehingga dia lepas pada tu buat haji pula. Tu haji tamattu' lah. Haji tamattu'. Itulah orang panggil umrah masuk dalam haji. Dia betul. Adapun faskhul haji, wa amma faskhul haji bil umrah fa huwa makhsusun bihim fi tilka sana. Kalau fasahkan haji kepada umrah, ini khusus dengan mereka pada tahun tu. Jadi Nabi jawab kata untuk selama-lama ni haji tamattu' tu
bukan faskhul haji ilal umrah. Tapi Imam Ahmad kata tak, faskhul haji ilal umrah pun boleh juga. Tak apalah, kita royak sana hak kebanyakan ulama suppose sini. Kalau hak fasah haji kepada umrah tu khusus dengan sahabat-sahabat tu, boleh untuk buat dia. Orang lain tak boleh. Nak main-main lagu tu tak boleh. Qala al-Auza'i. Ini kan kalau kita tengok riwayat tadi, Auza'i kata haddatsani man sami'a Atha. Orang yang dengar Atha menceritakan kepada saya. Atha kata Jabir cerita kepada saya hadis. Jadi siapa Auza'i kata orang yang dengar daripada Atha tu? Siapa? Tak jelas. Tak jelas tak boleh selain. Tak jelas tak boleh selain. Majhul. Orang panggil majhul. Tetapi Auza'i kata sebab tu Imam Abu Daud dia komen bawah tu qala al-Auza'i tu bila kata gitu, ni lah orang panggil qala Abu Daud tu. Qala Abu Daud. Kalau di Pakistan, di India tempat mengaji hadis memang mengaji hadis sebagai satu sukatan lah, mengaji sebagai satu sistem lah, seperti kita mengaji SPS ini seperti kita mengaji cara biasa. Memang sistem dia tu. Memanglah ulama-ulama dia buat khusus. Qala Abu Daud saja buat kitab bahas ni saja. Apa maksud dia? Macam di sini. Bila Abu Daud ada komen. Sebab tu ulama kata kalau hadis tu Abu Daud tak komen, sekurang-kurangnya hadis itu hasan. Ramai juga orang kata gitu. Ni dia komen. Bila dia kata qala Abu Daud tu, dia komen tu. Ada dah tu. Kalau kita perhati pun tak ada. Siapa dia? Man sami'a Atha tu siapa? Tak jelas, tak disebut nama. Kalau tak sebut nama tak boleh. Dalam ilmu hadis tak boleh. Hadis tu jadi cacat. Tapi dia kata, Auza'i berkata, saya telah mendengar Atha bin Abi Rabah. Hak tadi ada perantaraan. Orang yang dengar Atha, orang tu cerita ke dia, bukan dia dengar Atha secara langsung. Tapi Abu Daud kata Auza'i riwayat dia kata saya dengar Atha bin Abi Rabah menceritakan hadis ini. Saya dengar, kata dia, Atha riwayat. Tapi saya tak hafal molek, tak ingat molek. Saya tak ingat molek hak Atha tu riwayat. Kira-kiranya memang sanad hadis ni bersambung berdasarkan komen Abu Daud di bawah ni. Bersambung. Sebab apa dia kata Auza'i kata dia dengar Atha. Yang ni orang hak tengah tu wasithah tu tak ada. Dan memang dia boleh dengar pun muka dia orang semasa. Tapi dia kata dia tak ingat. Tak ingat boleh. Sehinggalah saya bertemu dengan Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj kata ya. Seseolahnya man sami'a Atha di sini, hak di atas tadi hak zahirnya majhul itu ialah Ibnu Jurayj. Kalau jelas gitu tak apa. Ibnu Jurayj lah jadi kemah pula. Hak dia tak ingat boleh. Kalau lagu tu selesailah. Kalau man sami'a Atha tu maksudnya Ibnu Jurayj, maka hak Auza'i kata saya berjumpa dengan Ibnu Jurayj. Tu man tu Ibnu Jurayj. Selesai masalah. Tidak jadi dhaif lah. Tidak jadi dhaif lah lagu tu. Dia komen, takut-takut orang kata siapa dia man, tak jelas. Tapi di sini adakah jelas man itu Ibnu Jurayj? Tak juga, tak jelas. Cumanya kita dapat tahu Auza'i ini dia kemah hadis hak dia terima daripada Atha tu melalui Ibnu Jurayj. Seseolahnya hak dia sebut ni bukan berdasarkan riwayat Atha tu secara langsung, tapi dengar orang lain kemah, walaupun dia dengar juga Atha. Dia dengar juga Atha tu kata riwayat hadis ni. Cuma dia, walaupun dia ni Auza'i ni imam besar, serupa dengan Laith bin Sa'ad, imam orang Mesir, imam ahli Misr. Auza'i ni imam ahli Syam. Syam dia imam pun dia orang.
Dia ada lah ketika tak dengar molek, tak ingat, ada lah. Ada lah ketikanya. Tapi dia royak. Itu amanah dia royak. Ni dia tak ingat. Tapi dia kemah ni dengan orang ni. Rasa sah. Hak ni kena bahas panjang pula. Kita berhenti sekat tu lah. Jadi panjang sekat tu lah. Wallahu a'lam.